Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Nazmi bin Ibrahim. Matric number 261782. Okey. Berkenaan dengan tugasan yang telah diberikan, di sini saya telah memilih sebuah jurnal yang bertajuk Using Choice Theory to Conceptualize Co-Leader Relationship in Group Work. Okey. Tema yang dipilih ialah Co-Leadership in Group. Okey, untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan berkenaan dengan jurnal ini. Jurnal ini sememangnya dikarang oleh dua pengarang, iaitu Kevin Allford dengan Elizabeth Kazitran-Hardwick. Susah sikit nama dia ni. Okey. Sepanjang penyelidikan yang mereka buat ni ke atas jurnal ni, mereka telah memilih teori pilihan sebagai teori yang dikaitkan dalam co-leader relationship in group ini. Okey, berkonsepkan kepimpinan bersama dalam kerja kumpulan. Jurnal ini juga dia menjelaskan bagaimana tahap ataupun 5 peringkat perkembangan yang ada dalam jurnal ni lah. Okey, yang pertama adalah peringkat pembentukan, di mana peringkat pembentukan ni kesemua ahli membentuk satu kumpulan dengan kerjasama bagi memastikan pembinaan hubungan ataupun membina hubungan di antara ahli itu dapat diteruskan. Kemudiannya, peringkat yang seterusnya adalah storming, iaitu peringkat untuk menyelesaikan konflik, di mana individu ataupun co-leadership ni membantu ahli kumpulan secara bekerjasama dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam kumpulan. Hal ini menjelaskan di mana jika terdapat konflik yang berlaku di dalam sebuah kumpulan semasa melakukan aktiviti ataupun melakukan apa-apa aktiviti, di peringkat ini adalah sangat penting, di mana co-leadership ni ataupun ketua dalam kumpulan itu berhak untuk menyelesaikan konflik yang ada. Peringkat yang ketiga adalah peringkat norming, iaitu peranan ahli kumpulan apabila mereka ini berada dalam satu kumpulan dan berasa selesa. Kemudiannya mereka ini bersatu untuk mencapai kejayaan atau perpaduan yang telah wujud dalam kumpulan untuk menjalankan sesuatu aktiviti ataupun perkara-perkara yang boleh dilanjutkan. Peringkat keempat adalah performance, di mana di sini peringkat yang diperlukan adalah untuk menggunakan kemahiran yang ada dan membina hubungan dengan lebih erat apabila mereka ini berada dalam satu kumpulan, dan ahli-ahli ini di peringkat performing ini mereka menggunakan kemahiran yang ada selepas menjalankan beberapa peringkat yang awalnya. Kemudian di peringkat performing ini mereka dah merasa selesa untuk berkongsi maklumat dan sebagainya, dan di situ mereka dapat menjalinkan keakraban hubungan sesama ahli kumpulan. Dan peringkat yang terakhir, iaitu peringkat yang kelima, adalah penangguhan. Kalau di bahasa kita adalah penamatan lah. Di mana di peringkat ini mereka menilai hubungan yang ada sesama ahli. Makna kata mereka ini menilai bagaimana corak kepimpinan yang berlaku dalam kumpulan mereka itu dengan arahan ataupun tindakan yang diberikan oleh ketua kumpulan mereka, dan juga penolong ketua kumpulan, iaitu co-leadership.
Di dalam jurnal ini juga dijelaskan berkenaan dengan teori asas pilihan, di mana pengarang telah mengaitkan jurnal ini bersama dengan teori asas pilihan yang menjelaskan bagaimana tingkah laku seseorang manusia itu mempunyai tujuan, dan bukannya hanya dalam tindakan yang orang cakap tanpa sebab. Makna kata di sini dia mempunyai tujuan dan didorong oleh beberapa keperluan asas. Yang pertama iaitu adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup, cinta dan kepunyaan, kuasa, kebebasan dan kesenangan. Okey, di mana keperluan asas ini berkait rapat dalam teori asas pilihan yang melibatkan bagaimana seseorang individu itu bertingkah laku mengikut tujuan yang dikehendaki. Alright. Ini juga membincangkan 7 tabiat pemimpin yang memberikan panduan praktikal kepada para pemimpin dalam memimpin sesebuah kumpulan. Okey, di antara 7 tabiat ni ialah mendengar, menyokong, menggalakkan, menghormati, mempercayai, menerima dan merunding perselisihan. Yang pertama adalah mendengar. So, perkara pertama dalam mendengar ialah bagaimana leadership itu ataupun co-leadership itu dalam kumpulan, mereka mendengar luahan daripada setiap ahli kumpulan mereka semasa menjalankan intervensi di dalam kumpulan itu. Sesungguhnya ialah menyokong, di mana ahli-ahli ini bersatu menyokong keputusan yang telah dibuat sekiranya arahan ataupun mana-mana ahli yang memberi satu cadangan dan mereka menyokong dengan baik dan bukannya membalah dengan keputusan yang telah dibuat. Yang seterusnya ialah menggalakkan apa yang ada yang terdapat dalam ahli kumpulan ini. Mereka menggalakkan lagi ahli kumpulan itu untuk berkongsi maklumat, dan bukan hanya dalam kerahsiaan saja untuk mereka menyimpan, tetapi dalam ahli kumpulan itu menggalakkan suara penyuara dalam ahli kumpulan bagaimana mereka ini boleh mencapai hubungan yang baik dalam mencapai matlamat kumpulan masing-masing. Dan menghormati ini adalah satu sikap yang perlu ada dalam ahli kumpulan apabila mereka perlu menghormati kesemua ahli, termasuk ketua ataupun penolong ketua dalam kumpulan, untuk menghormati sesama ahli. Yang seterusnya adalah mempercayai, di mana mempercayai ini adalah mereka berhak untuk percaya apa yang disarankan, apa yang diperkatakan oleh mana-mana ahli ataupun daripada ketua mereka. Okey, menerima adalah penerimaan mereka dalam ahli kumpulan itu, bagaimana mereka menerima arahan ataupun penerimaan ahli kumpulan dalam menjalankan sesuatu intervensi. Yang kemudiannya adalah merunding perselisihan. Hal ini jelaskan bagaimana seorang ketua itu perlu merunding perselisihan sekiranya berlaku apa-apa konflik di dalam kumpulan yang melibatkan ahli kumpulannya. Ini adalah corak-corak yang terdapatlah, yang digambarkan dalam jurnal yang telah saya kaji ini. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah. Kaedah yang berkesan dalam jurnal ini ialah bagaimana sesebuah kepimpinan itu bekerjasama dalam ahli kumpulan. Ya, kerana untuk meningkatkan keputusan dalam ahli kumpulan, untuk mewujudkan kesempurnaan hubungan, untuk menjalankan aktiviti atau intervensi.
Dalam kaedah yang sama juga, seperti yang kita tahu, sebagai seorang pekerja sosial, kerjasama ini sangat penting dalam memastikan mereka mencapai sebuah matlamat ataupun sebuah kejayaan yang lebih ketara, dan juga mereka ni tahu untuk memberikan peranan mereka masing-masing dalam mencapai objektif-objektif yang ada dalam kumpulan tersebut. Okey, sekian, terima kasih.